Eh, Allah. Oh, alah. Oh, langgar lagi pula dah. Oi. Allah, langgar lagi pula dah. Mujur ada dashcam ni. Sebab itulah penting kita kena pakai dashcam sekarang ni dalam setiap kereta kita. Dan macam saya pakai sekarang ni adalah brand 70 mile A800. Dia bukan setakat rekod depan, tapi dia rekod belakang sekali. Dia ada kamera belakang sekali. Lepas tu penting kita kena pakai. Dan kebetulan saya nak tunjuk cara saya pasang. Saya baru pasang dashcam terbaru ni. Saya akan tunjuk cara pasang dia depan dan belakang, macam mana kita nak set up dashcam ni. Iaitu antara satu kelebihan dia adalah dia ada kamera depan belakang, dan banyak lagi kelebihan lain yang akan saya ceritakan selepas ni. Okay, stay tune. Jadi saya dah test beberapa hari. Dashcam ni memang tak ada masalah lah. Kalau tengok dia masih lagi kekal dekat situ, tak tercabut ke. Dan dashcam ni memang tak pernah jadi hang lagi sepanjang saya pakai. Tak kira depan atau belakang, okey je. Okay. Dan kalau tengok bukti saya pun pakai baju lain yang ini, bukan baju hari yang sama. Dan untuk cara pasang dia saya dah tunjukkan sebelum ni. Cara pasang macam mana. Saya buka benda ni semua, saya masukkan dalam ni. Dia sebenarnya senang je, tak susah pun. Cuma kena usaha sikit lah. Berbanding kita letak wayar macam ni berserabut. Sebab saya punya soket dekat situ. Depan mudah, okey. Cuma untuk belakang lah. Biasanya belakang kalau dekat internet jarang orang tunjuk cara pasang untuk kamera belakang ni. Okey, jadi dia sebenarnya sama je. Cuma kena tarik sikit lah wayar dia. Macam saya sorok dalam ni sampailah ke belakang ni. Sampai ke sini. Yang inilah paling terbaik lah saya boleh buat. Okey, saya tunjuk dia punya view kat belakang. Okey, jadi saya daripada ni saya masuk kat sini dan terkeluar dekat sini. Saya spare wayar lebih tu untuk dia nak buka tu senang bonet. Tak ada tertarik ke apa, tegang ke apa. Dan saya tampal, dan selebihan wayar tu saya simpan dalam ni. Yang ni saya kena sorok elok-elok sebab susah nak pasang benda ni. Beberapa kali saya try tak menjadi, baru boleh. Jadi untuk dia punya dashcam ni, saya nak ceritalah beberapa info yang ada pada dashcam ni. Macam saya pasang ni adalah cara saya sendirilah. Cara setiap orang tu berbeza-beza, dan sebabnya kedudukan soket tak sama bagi setiap kereta. Okey, jadi saya nak tunjukkan info yang ada pada dashcam ni. Apa yang kita boleh dapat pada dashcam ni secara boleh tengok lah. Ni contohnya kita boleh switch daripada view depan ke view belakang. Ni. Dan ini adalah kita rekod lah scene kecemasan. Dekat sini boleh tengok galeri ni, dan dekat sini kita boleh setting sama ada sistem setting ataupun video setting. Okey, contoh itulah. Jadi apa yang saya nak ceritakan, kelebihan dan ciri-ciri menarik ada pada dashcam ni. Yang pertama adalah dia punya resolusi video tu 4K. Dia boleh support 4K, okey. Dan view dia memang sangat-sangat jelas. Pada waktu siang, pada waktu malam pun memang lawa. Okay, kita boleh detect, kita boleh baca lagi nombor plate kereta tu walaupun jauh sikit, boleh clear lah orang kata view dia tu. Okay, video depan dia support 4K UHD dengan 140 darjah field of view. Lebar lah dia punya view tu. Dan dia pakai image sensor Sony IMX415 CMOS. Dan untuk kita supportkan dengan 4K view, kita kena pakai SD card minimum 32GB. Dan boleh support sehingga 128GB. Okey, dengan skrin dia 3 inci. Okey, tapi saya boleh off kan skrin dia. Maknanya kata macam sleep lah, sleep mode. Sebab kita nak save power kan. Kalau tak, dia macam makin lama makin panas dia punya dashcam ni. Jadi saya off kan selepas 30 saat. Tapi dia masih lagi run, dia masih lagi running. Bukan dia off, dia cuma off dia punya screen sahaja. Okay, pada waktu siang lawa, pada waktu malam pun dia ada ciri yang dipanggil sebagai super night vision. Lawa juga pada waktu malam, depan dan belakang memang jelas boleh nampak. Dan yang menarik ada pada ciri pada 70 mile A800 ni adalah dia punya ciri yang dipanggil sebagai
ADAS ataupun Advanced Driver Assistance System. Biasa kita dengar dekat Proton, sekarang ada pada 70 mai ni. Tapi ciri macam mana? Dia ada dua fungsi, iaitu Lane Departure Warning dan juga Forward Collision Warning. Lane dia boleh pantau lah kalau kita terkeluar daripada lane, ataupun forward collision sekiranya nak berlaku pelanggaran. Dan saya dah try dah sebelum ni, tapi tak tahulah, mungkin saya tak calibrate dengan cantik. Dia macam tak berapa nak detect kadang-kadang. Dia bukanlah macam terlalu tepat dia punya bacaan dia tu. Dan yang satu lagi adalah yang menarik, dia adanya fungsi ataupun ciri Parking Surveillance Mode ataupun Parking Mode, yang mana kita boleh aktifkan pada dashcam ni sekiranya kita parking dekat mana-mana, kita keluar pada kereta kan. Dan kalau ada kereta kita kena langgar ataupun ada orang nak khianat pada kereta kita, dia boleh automatic record kejadian tu. Tapi pada saya tak boleh. Saya punya memang tak boleh, sebab saya dapat free, saya dapat untuk review, saya bukan beli. Kalau nak ada ciri parking mode tu, kita kena beli aksesori tambahan dia. Dia panggil sebagai hardware kit. Hardware kit ni kena beli, baru boleh enable untuk fungsi parking mode tu. Jadi saya tak dapat nak untuk aktifkan parking mode tu. Dan untuk harga, mungkin ada yang tanyalah harga di berapa kan, dah masuk Malaysia ke belum? Memang dah masuk Malaysia, bulan September ni dah masuk Malaysia dah. Korang dah boleh beli. Dia ada jual dekat Lazada. Saya ada letakkan link dekat description tu. Memang official dia lah, dia memang distribute dashcam 70 mai A800 ni. Harga untuk body ni sahaja untuk pasaran Malaysia 399 ataupun 400 lah. Tapi kalau untuk body dengan rear view kamera ataupun dashcam belakang tu sekali, RC06 tu harga dia RM478 Malaysia. Boleh check lah dekat Lazada tu kan, dekat link description tu. Dan saya akan pin juga di komen. Jadi itulah dia apa yang saya boleh review mengenai dashcam 70 mai A800. Harga yang tak murah tapi harga dia kompetitif. Tapi anda dapat features yang sangat advance. Orang kata berbaloi untuk beli, untuk kita laburkan duit kita pada dashcam 70 mai ini. Jadi itu saja daripada saya, Taki Muhaimin. Pegang apa?